Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang bicara ilmu bersama saya Nur Arisha binti Indra Syahril pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini terdapat pelbagai masalah sosial dalam kalangan masyarakat kita dalam tahap yang agak membimbangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana kini masyarakat kita lazimnya menormalisasikan kehidupan sosial bukan berteraskan ajaran Islam yang sebenar. Definisi umum sosial merupakan setiap aktiviti ataupun kegiatan manusia dalam masyarakat berhubung sesama manusia melalui ikatan undang-undang Rabbani untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan aman damai. Oleh hal yang demikian, bagi menangani masalah ini, ia perlu dilihat dalam skop yang lebih luas. Sesuai dengan tajuk bicara ilmu kita pada kali ini iaitu perbezaan antara sistem sosial Islam dan bukan Islam atau kita kenali sebagai konvensional. Persoalan inilah kunci utama bicara ilmu yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak masyarakat kita pada hari ini. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana ahli-ahli panel kita pada hari ini sememangnya tidak asing lagi kerana mereka berdua merupakan penerbit buku yang tersohor dan telah mendapat tempat di hati masyarakat kita. Pada kali ini, mereka telah menerbitkan sebuah buku yang boleh diakses di laman sesawang atau juga disebut sebagai e-book yang bertajuk Sistem Sosial Islam atau Konvensional. Baiklah, saya perkenalkan kepada anda semua ahli panel kita yang pertama, Saudara Ahmad Irfan bin Ahmad Rizwan yang juga merupakan seorang penerbit buku tersohor tempatan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat saja saudari moderator. Terima kasih kerana menjemput saya dalam bicara ilmu ini. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Ayu Bertudung Bawal. Saya persilakan saudari Nur Afikah binti Abdul Aziz yang juga merupakan seorang penerbit buku yang terkenal. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari panel kedua kita? Alhamdulillah, sihat-sihat saja saudari. Terima kasih. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, marilah sama-sama kita memfokuskan perbincangan kita pada hari ini. Saya mulakan soalan saya pada panel pertama. Bolehkah saudara menjelaskan apakah definisi sosial dalam Islam dan apakah perbezaannya pula dengan definisi sosial bukan Islam? Silakan saudara. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Sebenarnya untuk kalian yang di luar sana, kalian boleh lihat dalam e-book kami telah memasukkan definisi ataupun istilah sosial Islam dan sosial bagi bukan Islam. Kita sering mendengar istilah sosial itu daripada pelbagai sumber. Tetapi apakah maksud sosial yang sebenarnya? Izinkan saya jelaskan maksud sosial itu ya. Pertama sekali, menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2016, sosial itu bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Setelah itu, menurut Dimas pula berpendapat bahawa sosial ini merupakan rangkaian norma, nilai dan peraturan yang bersumberkan budaya masyarakat yang dijadikan rujukan dan interaksi setiap lapisan masyarakat. Jadi jelaslah bahawa aktiviti sosial ni sudah semestinya
dikaitkan dengan hubungan yang berlaku dalam masyarakat, sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh yang demikian, Azrina Sobyan berpendapat bahawa manusia dijadikan daripada pelbagai keturunan agar mereka berinteraksi dan menjaga hubungan sesama masyarakat. Namun demikian, segala hubungan interaksi sosial yang berlaku sudah pastinya didasari sesuatu sistem bermasyarakat yang mampan sejak zaman berzaman dan akhirnya melahirkan masyarakat yang mampu bersosial pada masa kini. Oleh itu, tahukah anda semua bahawa terdapat dua sistem sosial yang wujud pada masa kini? Dua sistem sosial yang saya maksudkan itu adalah sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam. Yang pertama sekali, sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam ni merupakan salah satu sistem yang mengawal dan memberi panduan kepada manusia berkenaan cara hidup manusia itu berhubung untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat lah semestinya. Tambah lagi, undang-undang Rabbani iaitu undang-undang daripada Allah ini tetap dan tidak membenarkan masyarakat menyimpang daripada apa yang ditetapkan oleh Allah berbanding undang-undang sistem sosial bukan Islam yang berubah menurut perubahan zaman dan kehendak masyarakat. Jadi kita dapat lihat bahawa sistem sosial Islam ini ialah satu sistem masyarakat yang berpandukan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi jelaslah bahawa sistem sosial yang diketengahkan dalam Islam ini merupakan satu sistem sosial yang terbaik. Kerana agama Islam itu sendiri merupakan satu agama yang syumul, yang berarti menyeluruh dan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia serta memenuhi segala kepentingan mereka. Dalam peraturan sosial Islam, undang-undang Allah mendahului masyarakat dan menguasainya. Peraturan sosial dan selainnya tidak didahulukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan Allah. Maksudnya di sini bahawa sistem sosial Islam ni mengetengahkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala berbanding undang-undang manusia sendiri. Yang mana kita dapat lihat bahawa undang-undang manusia ni seringkali berubah mengikut kehendak hawa nafsunya sendiri. Manakala undang-undang Allah itu tetap dan tidak boleh diubah oleh manusia. Kita berbalik kepada sistem sosial bukan Islam pula. Dia mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan sistem sosial Islam ni sebenarnya. Perbezaannya meliputi segala aspek. Sistem sosial bukan Islam ni salah satu sistem sosial yang dicipta oleh manusia yang berdasarkan norma sosial, budaya pemikiran, darjat, kedudukan individu dan banyak lagi atas faktor yang lain. Hal yang demikian bermakna setiap peraturan dan asas dalam sistem ini berlandaskan kehendak akal dan hawa nafsu manusia dan demi kepentingan sesebuah kumpulan individu atau kelompok. Dan ini bukanlah bagi kemaslahatan masyarakat. Dan itu sistem ni berusulkan dunia semata-mata demi mencapai kesenangan di dunia yang mewah pada pandangan mereka. Dalam sistem sosial bukan Islam juga, kepentingan manusia mendahului hukum-hukum Allah bagi mencapai kesepakatan dan bersifat sementara kerana sistem ciptaan manusia ini sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Jadi saya rasa itu sahaja definisi sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam. Untuk lebih lanjut, saudara-saudari boleh lihat dalam buku kami. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran definisi yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa peraturan-peraturan sosial yang selainnya tidak didahului oleh undang-undang dan peraturan-peraturan Allah serta digubal untuk memenuhi tanggapan akal dan hawa nafsu manusia. Oleh hal yang demikian, tidak hairanlah terdapat pelbagai isu keruntuhan akhlak yang berlaku kerana masyarakat kini bersosial semata-mata berteraskan budaya pemikiran mereka sendiri tanpa mengikut ketetapan undang-undang Rabbani. Seterusnya, saya ingin mengajukan persoalan yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah pula perbezaan ciri-ciri sosial dalam Islam dan ciri-ciri sosial bukan Islam? Mohon penerangan daripada saudari.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Jika ditanyakan tentang ciri-ciri yang membezakan kedua-dua sistem ini, sudah pasti sangat ketara perbezaannya. Baiklah, saya perincikan berkenaan sistem sosial Islam terlebih dahulu ya saudari moderator. Jika dilihat dalam e-book yang telah kami hasilkan juga, ada menyentuh berkenaan ciri ini. Pertama, yang ingin saya perincikan adalah sistem sosial Islam ini bersifat Rabbani, iaitu daripada Allah SWT itu sendiri. Hal ini bermakna segala yang diperincikan di dalam sistem sosial Islam ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan oleh demikian, sudah tentulah hal ini menyumbang kepada cirinya yang kedua, iaitu sistem sosial Islam adalah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah pun terkandung pelbagai undang-undang, peraturan, ilmu, akhlak dan pelbagai lagi hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya, termasuklah berkenaan tata cara sosial dalam masyarakat. Kedua-dua hal ini berbeza pula dengan sistem sosial bukan Islam, iaitu sistem sosial bukan Islam dicipta oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri dan lebih bersifat terbuka serta bebas. Para penonton yang dikasihi sekalian, bukan itu sahaja, ciri lain yang dapat kita perincikan bagi sistem sosial Islam adalah sudah pastinya sistem ini berdasarkan syarak. Mengapa saya berkata begitu? Kerana setiap apa yang terdapat dalam sistem sosial Islam itu adalah mengikut wahyu Allah sendiri. Misalnya dalam bersosial, Allah melarang manusia bergaul dengan lelaki bukan mahram ataupun wanita bukan mahram dan meminta umatnya menjaga ikhtilat kerana hal ini boleh menjadi salah satu cabang yang menjurus manusia ke arah penzinaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 iaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dan ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah bukan sekadar melarang kita berzina, bahkan mendekatinya juga adalah satu larangan. Jadi bagaimana pula dengan sistem sosial bukan Islam? Sistem ini mementingkan kebebasan, dan kebebasan yang dimaksudkan sebenarnya adalah berpaksikan kepada akal dan hawa nafsu mereka. Sistem ini membenarkan malah menggalakkan masyarakat untuk tinggal serumah sebelum berkahwin, kononnya bagi tujuan mengenal hati budi masing-masing sebelum berkahwin. Akan tetapi, sebenarnya perkara ini boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih lagi kerana mampu menyumbang kepada seks bebas dan sebagainya. Seterusnya, ciri terakhir yang ingin saya ketengahkan adalah sistem sosial Islam ni melarang penindasan dalam bersosial. Ini bermakna tidak kiralah apa sekalipun pangkat dan darjat seseorang itu, mereka dilarang sama sekali memandang rendah kepada orang yang kurang berkemampuan atau lebih rendah pangkatnya dan latar belakang. Akan tetapi, senario ini seringkali kita lihat dan dengar di negara-negara luar, terutamanya di negara barat. Orang-orang berkulit putih dianggap suci dan lebih baik berbanding orang-orang yang berkulit hitam. Mereka yang berkulit hitam ini sering didiskriminasi dan dianggap sebagai pengganas, sedangkan manusia adalah sama di mata Allah. Sebenarnya harus kita ingat bahawa Allah ada berfirman dalam surah Al-Hujurat dalam ayat 11 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan itu merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan berdasarkan firman tersebut, kita dapat fahami bahawa sistem sosial Islam mementingkan perlakuan baik dalam bersosial tanpa adanya penindasan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Jadi itu sahajalah yang ingin saya sentuh berkaitan perbezaan ciri-ciri kedua-duanya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi mengenai perbezaan ciri-ciri sosial antara kedua-dua sistem tersebut. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sistem sosial bukan Islam atau lebih dikenali sebagai konvensional ini yang diciptakan oleh manusia ini bersifat lemah dan membawa umat manusia ke lembah kemaksiatan. Hal ini demikian kerana sistem sosial yang diciptakan oleh manusia ini semata-mata ingin memenuhi kehendak dan hawa nafsu mereka. Kita berbalik pula kepada panel kita yang pertama. Bolehkah saudara jelaskan tentang perbezaan matlamat sosial antara ajaran Islam dan juga konvensional? Dipersilakan panel yang pertama. Boleh saudari. Saya akan jelaskan antara perbezaan matlamat sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam. Antara salah satu matlamat bagi sistem sosial Islam
Yang pertamanya ialah untuk mendapat keredaan Allah. Kerana bagi umat Islam, apa-apa sahaja yang dilakukannya hanya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kerana tanpa keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kami ini tidak akan diberkati, walaupun di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam ni amat bergantung kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat dalam surah Al-Maidah ayat 119, Allah berfirman, inilah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur kata dan amal perbuatan mendapat manfaat dari kebenaran mereka. Mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha akan Dia, iaitu Allah. Itulah kejayaan yang amat besar. Melalui ayat ini, kita dapat lihat bahawa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu kejayaan yang besar bagi kita umat Islam. Jadi matlamat utama sistem sosial Islam ini ialah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat seterusnya berkait rapat dengan ayat surah Al-Maidah tadi, ayat 119 tadi. Itu matlamat kedua, itu mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Apabila kita mengikuti sistem sosial Islam ini, kita automatik akan mendapat kesejahteraan dan keharmonian hidup di akhirat. Apabila kita mendapat keharmonian di akhirat, automatik kita akan mendapat keharmonian hidup di dunia. Ini kita dapat lihat pada zaman Rasulullah SAW lagi, apabila baginda memerintah kota Madinah, penduduk Madinah tidak ada yang sengsara, tidak ada yang tidak dipedulikan. Semuanya hidup secara harmoni dan aman damai. Seterusnya, merealisasikan keadilan sosial kepada rakyat. Ini kita dapat lihat bahawa sistem sosial Islam ini menegakkan keadilan sosial kepada rakyat. Tiada yang mana ditindas, tiada yang mana mengambil keuntungan atau kepentingan diri. Yang mana kita dapat lihat bahawa sekarang golongan-golongan dengan atasan menindas golongan-golongan bawahan. Kerana sistem sekarang lebih terjerumus kepada sistem sosial bukan Islam. Jadi apabila kita menggunakan sistem sosial Islam ini, keadilan sosial itu dapat dipelihara dan dapat ditegakkan. Kita dapat lihat bahawa golongan pada zaman Rasulullah, sahabat baginda sendiri, sahabat baginda Abu Bakar telah membeli Bilal bin Rabah ini, dan Bilal bin Rabah ini dijadikan hamba dan ditindas kerana Bilal bin Rabah ni berkulit hitam. Dan kita boleh lihat macam saudari Afikah katakan tadi, bahawa sekarang bangsa berkulit hitam ini ditindas oleh bangsa yang berkulit putih. Jadi perkara ini dapat dielakkanlah kalau kita laksanakan sistem sosial Islam. Terusnya, matlamat sistem sosial Islam ini dapat memupuk ukhuwah Islamiah tanpa mengira pangkat dan darjat. Ini juga berkait rapat dengan poin yang sebelum, di mana kita dapat lihat dalam ayat Al-Quran sendiri dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersekutu puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalanmu. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Allah menciptakan manusia itu dari pelbagai jenis bangsa, daripada pelbagai jenis keturunan, daripada pelbagai jenis warna kulit, supaya kita semua ini berkenal-kenalan, iaitu memupuk lagi ukhuwah Islamiah antara kita semua. Kita semua ni sebenarnya sama je di sisi Allah SWT. Yang membezakan kita hanyalah amalan kita dan isi hati kita. Khususnya bagi matlamat Bukit Islam pula, yang pertama sekali, matlamat Bukit Islam ini, dia ingin mendapat kebebasan sosial, iaitu bagi mereka, setiap manusia itu berhak mempunyai kepercayaan masing-masing. Mereka bebas memilih agama mereka sendiri. Bebas bagi manusia ni bukan bebas yang tiada ikatan. Analogi ini sudah disebut oleh Tuan Guru Ni Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan. Beliau berkata, manusia ni ibarat layang-layang, dan tali layang-layang itu ibarat agama. Jadi kita bebas terbang, tapi kita masih ada agama
untuk memegang kita daripada tersimpang ataupun daripada terbang jauh tersangkut kat pokok ke tali elektrik ke. Jadi apabila kita cakap tentang kebebasan tiada agama ni ataupun kebebasan memilih agama ni, seperti kita layang-layang terbang yang tiada tali. Jadi kita terbang ini memang bebas, tetapi bebas kita itu bebas yang berbahaya, yang mana tiada panduan yang akan menolong kita berada tetap pada landasan yang benar. Seterusnya, matlamat sistem sosial bukan Islam ialah mendapat darjat dan kemewahan diri. Yang ini kita dapat lihat bahawa sekarang ni ramai manusia yang berlumba-lumba ingin menjadi kaya, mengejar pangkat sehingga sanggup menindas orang lain. Seperti kita dapat lihat, contohnya ingin mengejar pangkat, sanggup memberi rasuah dan menindas untuk menaikkan pangkat diri sendiri. Seperti golongan yang kaya, mereka menindas golongan-golongan yang miskin untuk mengekalkan kekayaan mereka. Sebab tu kita dapat lihat sekarang orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Tambah pula dengan ekonomi kita yang sekarang yang semakin menurun dan semakin teruklah. Jadi yang seterusnya, matlamat sosial bukan Islam ini ialah mencapai ketaksamaan jantina ataupun dalam bahasa Englishnya gender equality. Ketaksamaan jantina ni sebenarnya Rasulullah SAW sendiri telah memartabatkan wanita daripada ditindas dan dipergunakan. Kerana sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW, wanita-wanita tanah Arab di zaman jahiliah ni sewenang-wenang diperguna oleh golongan-golongan lelaki memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi Islam datang ini untuk membela masyarakat wanita, untuk mengangkat martabat wanita. Gender equality yang diperjuangkan oleh golongan bukan Islam ni sebenarnya salah. Kerana memang lelaki dicipta untuk melindungi wanita, bukan wanita untuk melindungi lelaki. Jadi kita sebenarnya kalau gender equality ni sama, mungkin akan tak ada masalah yang lain. Kerana wanita dan lelaki ni saling melengkapi. Ada perkara yang wanita boleh buat, ada perkara yang wanita tak boleh buat, lelaki boleh buat. Jadi kita kena menerima antara satu sama lain. Itu sahaja mungkin daripada saya. Berbalik kepada saudari moderator. Baiklah, sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita yang pertama. Memang tidak dapat disangkal lagi matlamat sosial dalam Islam adalah semata-mata ingin mendapatkan keredaan daripada Sang Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba-Nya yang lemah dan juga hina, sewajarnya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah demi kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu diharapkan masyarakat kita sedar bahawa pentingnya kehidupan bersosial dalam masyarakat berlandaskan peraturan Rabbani. Justru saya ingin bertanya pula mengenai sumber-sumber penentuan sistem sosial dalam Islam dan juga sumber-sumber sistem sosial bukan Islam. Saya persilakan panel kita yang kedua untuk memberikan jawapan terhadap persoalan tersebut. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan. Hadirin yang dikasihi sekalian, suka untuk saya berkongsi 4 sumber atau teras utama sistem sosial Islam, iaitu pertamanya iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam apa jua yang kita lakukan sehari-hari sebagai hamba Allah, kita tidak boleh lari daripada hukum dan landasan yang digariskan oleh Sang Pencipta. Sudah pasti Al-Quran dan Al-Hadis menjadi salah satu sumber utama sebagai garis panduan dalam bersosial, dan hal ini telah pun diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar ayat ke-17 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Berdasarkan ayat tersebut, antara contoh yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan yang dilarang. Seterusnya, sumber kedua adalah As-Sunnah yang merupakan perbuatan, perkataan dan perakuan daripada Rasulullah SAW yang seharusnya diikuti oleh umatnya. Sebagai umat yang cinta akan Rasulnya, kita seharusnya mengikuti dan kita seharusnya mengikuti contoh-contoh bersosial yang baik sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketiga adalah Al-Ijma',
Dan keempat pula adalah al-qiyas. Al-ijma' bermaksud ijma' di antara para ulama, dan al-qiyas pula adalah bermaksud sebagai sesuatu hukum diambil berdasarkan satu qiyas daripada hukum yang terdahulu. Kedua-dua kaedah ini timbul dan banyak digunakan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Bagi teras atau sumber penentuan sistem sosial bukan Islam pula, juga ada 4 yang ingin saya perincikan. Pertama, norma sosial yang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat dijadikan suatu teras dalam sistem sosial bukan Islam, sehingga menyebabkan kebiasaan misalnya seperti yang telah saya tekankan tadi, iaitu tinggal sebumbung walaupun belum berkahwin. Seterusnya, teras kedua adalah budaya pemikiran masyarakat kini yang tidak berteraskan Islam dan mementingkan kepuasan diri yang mengakibatkan aktiviti sosial mudah terjerumus kepada masalah yang menyalahi syarak. Sebagaimana contoh, masyarakat kini yang menjadikan majlis perkahwinan sebagai majlis sosial yang mewah, di samping meraihkan pasangan pengantin dengan meraihkan dengan unsur-unsur maksiat seperti tarian, nyanyian serta unsur barat yang lain. Ketiga adalah status sosial. Status sosial adalah sangat penting dalam sistem sosial bukan Islam ini bagi menentukan kelas sosial. Status sosial yang dimiliki oleh seseorang sama ada pendidikan, warna kulit, latar belakang dan pendidikan ini dalam keluarga dinilai dalam sistem sosial bukan Islam. Seharusnya perkara ini tidak sepatutnya berlakulah. Dan yang terakhir, sistem sosial bukan Islam ini juga didasari atau berdasarkan pangkat seseorang individu. Hal ini sangat jelas apabila dalam majlis-majlis sosial atau sebarang pertemuan, individu yang berpangkat akan diberi layanan yang sangat istimewa. Sesungguhnya, perkara ini tidak dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, setiap individu perlulah dilayan dengan sama rata. Saya kira itu sahaja yang ingin saya katakan. Jadi hadirin sekalian, renung-renungkanlah sistem manakah yang sebetulnya diikuti. Tepuk dada tanya iman. Saya serahkan perbincangan forum ini kepada saudari moderator. Baiklah, begitu hebat dan berilmiah jawapan yang diutarakan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Oleh itu jelaslah bahawa 4 sumber hukum Islam tersebut iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas merupakan sumber hukum yang telah disepakati dan merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syarak. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel hebat kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan sistem sosial ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Dapat kita lihat implikasi sekiranya masyarakat kita mengamalkan sistem sosial yang berlandaskan ajaran Islam yang jelas-jelas membawa kita ke arah kebaikan bersama dan bukannya berkepentingan individu dan hawa nafsu semata-mata. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang perbezaan antara sistem sosial Islam dan bukan Islam. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan bicara ilmu kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.